Assalamualaikum, saya Raja Rina, Niti Raja Ikram. Okay, so hari ini saya akan share tentang keselamatan cyber kanak-kanak. Jadi kenapa saya berminat sebenarnya tentang keselamatan cyber kanak-kanak ni? Satu, as a parent, saya sendiri mempunyai anak yang berumur 11 tahun yang baru nak menjinakkan diri dalam dunia Instagram, dunia social media, dan alhamdulillah saya bertuah kerana saya ada background dalam IT dan saya tahu bagaimana nak monitor mereka, kan. Dan saya juga ambil inisiatif ni supaya boleh share lah dengan ibu bapa dalam siri-siri saya selepas ini bagaimana kita boleh pastikan anak-anak kita selamat di dalam dunia cyber. Okay. So sebenarnya hari ini cyberbullying. So sebenarnya hari ini saya nak menceritakan sedikit tentang cyberbullying. So sebenarnya cyberbullying ni benda yang sangat besar. Efek dia adalah hampir sama kalau tak lebih teruk lagi lah daripada bully yang biasa. Jadi kita tahu kalau bully yang biasa berlaku di waktu sekolah, cikgu boleh campur tangan. Jadi membuli secara cyber ni kadang-kadang berlaku di luar waktu sekolah dan kita tak boleh nak salahkan cikgu. Tapi mungkin parents dengan ibu bapa boleh cuba, parents dengan cikgu boleh cuba mainkan peranan. Kita tengok at least 36.5% daripada orang pernah di cyberbully. Siapa benda ni cyberbully sebenarnya? Nanti kita akan lihat. Dan 17% daripada mereka mengatakan it happened in the last 30 days. Jadi sebenarnya cyberbully ni berlaku tiap-tiap hari. Bukan sahaja di dunia kanak-kanak, di dunia orang dewasa sekalian. Tapi efek dia mungkin lagi dahsyat lah di kanak-kanak kerana mereka masih belum lagi matang dalam mengurus emosi kan apabila dibuli. Maksudnya 87% of young people have been cyberbullied, have seen, pernah melihat membuli secara cyber ni secara online. So kalaupun mereka tak pernah dibuli, mereka pernah melihat orang lain dibuli. Jadi kita tahu anak-anak ni dia belajar melalui apa yang mereka lihatkan. Okey, ini satu lagi statistik. Okey, 95% daripada remaja sebenarnya ada akses kepada internet dan 85% menggunakan social media. Ini study di US lah. Sebenarnya rasa kat Malaysia pun tak banyak beza. But this is a study from US. Okay. So, kenapa anak perlu lihat video ni? So, kita tahu sekarang ni anak menghabiskan terlalu banyak masa di skrin. Tak semua parents yang ada background IT tahu bagaimana nak monitor anak-anak, ya? Dan juga adakah sebenarnya kawalan masa semata-mata cukup untuk memastikan anak kita selamat? Kita kata okey, 1 hari 2 jam atau 1 jam aja tengok handset. Cukup ke that sort of control kan? Perlukah ada control yang lebih? Kita tahu anak-anak kita di asrama juga ramai telah diberi telefon sendiri dan parents jumpa mereka cuti sekolah saja. Jadi antara tu apa sebenarnya berlaku mungkin kita tak tahu kan. Jadi kita nak tahu sebenarnya kenapa pembuli cyber ni wujud. So pembuli cyber ni dia antara sebab mereka membuli adalah satu untuk balas dendam. Mungkin mangsa orang yang kena buli tu pernah melakukan sesuatu jadi mereka pun nak balas dendam. Kedua, cemburu. Mungkin mangsa yang kena buli ada status sosial di sekolah yang tinggi, nak kata popular lah, ataupun ada status akademik bagus yang pandai kan. So ada orang cemburu, dia nak buli kan. Ada juga yang membuli ni sebab dia bosan. Memang dia tak ada kerja lain, dia rasa dengan membuli secara cyber boleh menghilangkan bosannya. Dan juga bila bully secara cyber dia rasa accepted, diterima oleh kawan-kawannya lah.
geng dia yang mungkin pun pembuli cyber juga. Nak tingkatkan populariti sendiri. Dan mereka tak ada perasaan kasihan. Mereka rasa apa yang diorang buat tu, bully secara cyber tu adalah kelakar ataupun boleh dapat populariti, buat diorang rasa berkuasa. Kan? Okay, so contoh membuli secara cyber. Hantar mesej ugutan. Kan? Ataupun menggunakan nama mangsa, hantar mesej yang rude, yang tak beradab kepada orang lain. So orang ingat, orang ni cakap benda tak elok pasal saya. Padahal bukan orang tu yang cakap, adalah orang lain. Kan? Ataupun menggunakan password mangsa dan chatting dengan orang lain, pura-pura jadi mangsa. Kan? Ugut menggunakan gambar yang memalukan. Mungkin jadi gambar yang memalukan, so dia ugut, awak tak buat ni, saya akan hantar gambar ni kat semua orang. Menyebarkan berita palsu ataupun guna kamera untuk berkongsi kisah mangsa, seperti dia kena bully ke, kena tumbuk ke, kena tampar. Buat post tanpa sebut nama mangsa tapi semua orang tahu adalah mangsa penggunaan. Atau orang ni hari tu dia telah melakukan sesuatu yang memalukan. Tapi tak sebut nama, tapi semua orang tahulah itu adalah orang tu. Sebabnya cerita tu popular lah, kan. Okay, so why are people cyberbullied? Where? Di mana sebenarnya cyberbully ni paling banyak terjadi? Ikut satu study di US, saya referencekan, ada link dia kat situ. So paling banyak di Instagram sebenarnya, sebab kita tahu ramai pengguna Instagram mungkin lebih tinggi generasi muda berbanding dengan generasi saya. So Facebook kurang lah, kan. So paling kurang sekali adalah di Twitter. So Instagram adalah paling tinggi, 42%. Facebook 37%. Facebook campur Instagram je dah hampir 80%, kan. Okay. Alright, so sebenarnya kalau kanak-kanak ni kena cyberbully, dibully secara cyber, apa akan terjadi pada mereka? So ini satu study yang dilakukan di US juga. Okay. So 9% daripada mereka akan mula menggunakan dadah atau alkohol. Ada yang makan tak betul, tak selera makan, mula ponting kelas, kan, ataupun berhenti dah guna social media, dah tak nak pakai dah langsung, ataupun mula mencederakan diri sendiri, delete profile social media terus, rasa nak bunuh diri, kan, depression, kan, dan dia resah, cepat marah. Jadi sebenarnya negatif efek cyberbullying ni sebenarnya sangat besar lah. Okay. So bagaimana nak mengenal pasti sama ada anak kita dibuli? Jadi satu, kita lihat perubahan sikap dia. Mungkin daripada orang yang ceria, dia jadi malu. Tiba-tiba dia macam bersikap agresif, dia mula mengganas dengan adik-beradik dia lain ke, dengan cara dia menjawab dengan ibu ayah, mula macam mengganas. Kita pun dah rasa pelik, kan, tak nak pergi sekolah. Dia ponting sekolah atau menimbulkan masalah di sekolah sampai cikgu kena telefon, dia kena marah dengan cikgu, prestasi akademik dia jatuh. Tapi yang paling utama, ini berdasarkan satu kajian, adalah kanak-kanak tu, anak-anak tu berhenti menggunakan gadget lah yang disambung pada internet. Dia berhenti langsung, dia tak nak pakai langsung. Dia takut ke, dia trauma ke, itu adalah tanda yang paling utama lah. So kita rasa anak kita biasa pakai handphone, lepas tu dah tak pakai dah. So kena selidik lah kenapa something happen, kan, yang mungkin kita pun bantu. Okay. So macam mana parents sebenarnya boleh bantu sekiranya anak kita dibuli secara cyber? Satu, kita bincang tentang isu membuli ni anak-anak. Mungkin dia tak nak bagi tahu kita. Kita tanya dia siapa dia selalu bercakap online. Dia cerita pasal kawan-kawan dia, tahu mungkin dia ada masalah dengan kawan-kawan dia, atau dia ada masalah dengan orang lain. Bincang dengan cikgu, mungkin minta tolong kawan-kawan dia juga, kan, kawan-kawan anak kita. Dan yang paling penting,
Satu kajian di US mengatakan bahawa kita jangan sekali-kali bagi tahu mereka kalau diorang kena bully, diorang tak boleh pakai handphone dah. Sebab antara sebab kanak-kanak tidak mengadu, dia tak nak bersuara, dia takut sebab dia tahu kalau apa-apa jadi kat dia, sebab dia guna pencet handphone kita ke, guna handphone dia, kita akan menghukum dia dengan tak bagi lagi handphone kat dia. Jadi tak boleh pakai internet lepas tu kan. So jangan sekali-sekali bagi tahulah. Sebab kalau tak, diorang akan takut untuk bersuara. Okey, itu sahaja. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Sekian. Baik, terima kasih.